Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi di video PDP untuk subjek ekonomi, di mana pada kali ini saya akan menerangkan tentang masih lagi bab 3 sambungan kepada video terdahulu, iaitu perubahan keseimbangan pendapatan negara dua sektor. Perubahan keseimbangan pendapatan negara dua sektor. Terdapat dua komponen dalam dua sektor, iaitu penggunaan C, iaitu daripada sektor isi rumah, dan pelaburan investment daripada sektor firma. Dan perubahan ini hanya berlaku pada pelaburan sahaja, di mana pelaburan boleh bertambah ataupun pelaburan boleh berkurang. Jadi apabila kita melihat kepada perubahan, kita akan bahagikan kepada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan agregat, iaitu AEAS. Yang kedua, pendekatan suntikan bocoran, JW. Dan yang ketiga adalah pendekatan pengganda. Maka untuk perubahan keseimbangan, kita tambah satu lagi pendekatan, iaitu pengganda. Bagi pendekatan agregat, syarat keseimbangannya adalah masih sama seperti sebelum ini. AS sama dengan AE. Cuma di sini kita akan tambah dengan perubahan I. Jadi sekarang dah jadi Y sama dengan C tambah I tambah perubahan I. Ataupun Y sama dengan C tambah I1. I1 merujuk pada pelaburan yang baru. Manakala bagi pendekatan suntikan bocoran, syarat keseimbangan masih lagi sama, iaitu bocoran sama dengan suntikan atau tabungan sama dengan pelaburan. Di sini S sama dengan I tambah dengan perubahan I. Ataupun S sama dengan I1. I1 adalah pelaburan yang baru. Manakala bagi pendekatan pengganda, kita akan fokus kepada pengganda pelaburan, iaitu M1 multiplier untuk investment. So, apakah yang dimaksudkan dengan pengganda pelaburan? Pengganda pelaburan adalah satu ukuran berapa kali ganda perubahan dalam pendapatan negara apabila berlaku perubahan dalam pelaburan. Semakin besar nilai MPC, maka semakin besar nilai pengganda. Jadi, hubungan pengganda dan MPC adalah positif. Jadi, formula untuk mengira pengganda adalah 1 bahagi dengan 1 tolak MPC ataupun 1 bahagi dengan MPS. 1 tolak MPC adalah MPS. Ataupun perubahan Y bahagi dengan perubahan I. Di mana sekiranya soalan memberi MPC, maka kita gunalah 1 bahagi 1 tolak MPC ataupun 1 bahagi MPS. Dan sekiranya soalan memberi jumlah pendapatan negara ataupun pendapatan negara guna tenaga penuh, maka kita akan gunakan perubahan Y bahagi perubahan I. Okay, sebagai contoh, jika MPC adalah 0.75, maka penggandanya adalah 1 bahagi dengan MPS, iaitu MPS 0.25, maka kita dapat penggandanya adalah 4. Dan jika MPC adalah 0.8, maka 1 bahagi dengan 0.2, kita akan dapat 5. Dan jika MPC adalah 0.9, maka 1 bahagi dengan 0.1, kita akan dapat 10. Di sini menunjukkan semakin besar MPC, semakin besar nilai pengganda. Baiklah, kita akan teruskan dengan contoh pengiraan. Maklumat di bawah menunjukkan data mengenai sebuah ekonomi dua sektor dalam RM juta.
di mana diberi C sama dengan 80 tambah 0.8 YD dan pelaburan I adalah 100 juta. Di mana C adalah perbelanjaan penggunaan dan I adalah pelaburan. Jadi berdasarkan maklumat di atas, hitung pendapatan negara pada tingkat keseimbangan. Jadi sebelum kita nak kira perubahan keseimbangan, kita kira dulu keseimbangan. Okay, jadi masih lagi sama, iaitu pendapatan sama dengan pendapatan boleh guna bagi dua sektor. Jadi untuk mengira keseimbangan, kita ada dua pendekatan, iaitu pendekatan agregat, AES, di mana AS sama dengan AE, iaitu Y sama dengan C tambah I. Kita masukkan penggunaan, fungsi penggunaan 80 tambah 0.8 YD tambah dengan pelaburan adalah 100. Jadi Y sama dengan 180 tambah 0.8 YD. Jadi kita alihkan 0.8 YD. Jadi Y tolak 0.8 YD sama dengan 180. Jadi Y tolak 0.8 YD, kita dapat 0.2 Y sama dengan 180. Jadi Y sama dengan 180 bagi 0.2. Maka kita akan dapat pendapatan negara keseimbangan adalah 900 juta. Ini adalah bagi pendekatan agregat. Manakala melalui pendekatan suntikan bocoran, itu S sama dengan I. Jadi fungsi tabungan. Kita dah ada fungsi penggunaan. Fungsi penggunaan 80 tambah 0.8 YD, maka fungsi tabungan adalah negatif 80 tambah 0.2 YD. Untuk detail, boleh rujuk balik nota yang sebelum ni ataupun video sebelum ini. Sama dengan I, 100 juta. Jadi kita alihkan 80, negatif 80 ke sebelah dekat dengan 100. Jadi 0.2 YD sama dengan 100 tambah dengan 80. Jadi 0.2 YD sama dengan 180. Jadi Y sama dengan 180 bahagi dengan 0.2. Kita dapat pendapatan negara keseimbangan adalah sama juga 900 juta. Jadi dua pendekatan yang berbeza, tetapi pendapatan negara kita adalah sama, iaitu 900 juta. Jadi itu adalah melalui matematik. Kita teruskan dengan kelok. Kita lukis kelok keseimbangan. Paksi menegak adalah AE, perbelanjaan agregat. Dan paksi mendatar adalah pendapatan negara. Kita buat kelok 45 darjah, iaitu Y sama dengan AE. Dan kelok penggunaan mencerong ke atas dari kiri ke kanan, iaitu fungsi penggunaan adalah C sama dengan 80 tambah 0.8 YD. Jadi di paksi AE adalah 80. Itu penggunaan autonomi. Jadi kita dapat 400. Bagaimana dapat 400? Boleh rujuk video sebelum ini. Jadi bagi keseimbangan, kita ada I. C tambah I. Maka kelok akan lebih tinggi daripada kelok penggunaan. Itu kelok AE. Sama dengan 180 tambah 0.8 YD. Di paksi AE adalah 180, iaitu C tambah I. So AE sama dengan 180 tambah 0.8 YD. 180 tambah 0.8 YD itu adalah fungsi perbelanjaan agregat. Maka di sini baru kita dapat keseimbangan, iaitu Y sama dengan AE atau Y sama C tambah I. Iaitu pendapatan negara keseimbangan adalah 900 juta. Manakala bagi kelok pendekatan suntikan bocoran, paksi menegak adalah S, I, iaitu tabungan, pelaburan ataupun JW ataupun boleh tulis penuh suntikan bocoran. Paksi mendatar adalah pendapatan berada di antara kawasan positif dan negatif. Jadi kita buat kelok
tabungan yang mencerung ke atas dari kiri ke kanan. S sama dengan negatif 80 tambah 0.2 YD. Di sini adalah negatif 80. So, nilai pendapatan negara adalah 400. Jadi, untuk keseimbangan kita dah ada I. S sama dengan I. So, I adalah 100 juta. Jadi, di sini adalah titik keseimbangan. Iaitu S sama dengan I. Pendapatan negara keseimbangan adalah 900 juta. So, ini adalah keelok bagi keseimbangan melalui pendekatan aggregate dan juga pendekatan suntikan bocoran. Baiklah, kita teruskan. Soalan yang kedua iaitu hitung pendapatan negara keseimbangan yang baru apabila pelaburan meningkat sebanyak 30 juta. Jadi perubahan tadi merujuk pada pelaburan berubah sama ada pelaburan bertambah ataupun pelaburan berkurang. Di sini kita ambil contoh pelaburan meningkat sebanyak 30 juta. Okey, jadi untuk perubahan kita ada 3 pendekatan iaitu pendekatan aggregate AEAS, pendekatan suntikan bocoran JW dan pendekatan pengganda. Kita tengok dulu untuk pendekatan yang pertama, AS sama dengan AE, Y sama dengan C tambah I tambah perubahan I ataupun Y sama dengan C tambah I1. Itu pelaburan yang baru. Kita masukkan dalam persamaan 80 tambah 0.8 YD adalah fungsi penggunaan. Ditambah dengan pelaburan 100, ini pelaburan yang asal. Ditambah dengan pelaburan baru tambahan pelaburan sebanyak 30 juta. Jadi saya ambil fungsi yang pertama lah C tambah I tambah perubahan I. Atau boleh juga Y sama C tambah I1 iaitu 80 tambah 0.8 YD tambah 130 terus. Jadi kita selesaikan Y sama dengan 210 tambah 0.8 YD. Jadi Y tolak 0.8 YD sama 210. Jadi 0.2 Y sama dengan 210. Y sama dengan 210 bagi 0.2. Dan kita dapat keseimbangan pendapatan negara yang baru adalah 1050 juta. Manakala bagi pendekatan suntikan bocoran iaitu S sama dengan I tambah dengan perubahan I ataupun S sama dengan I1. Itu pelaburan yang baru. Jadi kita masukkan negatif 80 tambah 0.2 YD tambah dengan 100 tambah dengan tambahan pelaburan iaitu 30. Saya gunakan yang pertama. Jadi selesaikan 0.2 YD sama dengan 130 tambah dengan 80. So 100 iaitu 0.2 YD sama dengan 210. Y sama dengan 210 bagi 0.2. Maka kita dapat pendapatan negara keseimbangan yang baru adalah juga 1050 juta. Itulah pendekatan suntikan bocoran. Kita teruskan dengan pendekatan pengganda. Ini adalah yang baru. Iaitu M1 sama dengan perubahan Y bahagi perubahan I. Perubahan pendapatan negara dibahagi dengan perubahan pelaburan. Jadi MI merujuk kepada pengganda pelaburan iaitu 1 bahagi dengan 1 tolak MPC ataupun kita terus je 1 bahagi dengan MPS sama dengan perubahan Y kita tak tahu lagi tapi perubahan I kita tahu 30 juta. Kita masukkan 1 bahagi dengan 0.2 sama dengan perubahan Y tak tahu, perubahan I adalah 30 juta. So sekiranya pelaburan tu berkurang maka kita buatlah negatif. Tapi ni bertambah, tambah 30 ataupun tak tulis pun tak ada masalah. Jadi kita dapat 1 bagi 0.2 dapat 5.
So 5 ni merujuk pada pendapatan negara berubah 5 kali ganda apabila pelaburan berubah. Itu pengganda. Sama dengan perubahan Y tak tahu. Dan di sini pelaburan bertambah 30. Diselesaikan 5 darab 30, 150 sama dengan perubahan Y. Jadi di sini kita dapati pelaburan bertambah 30 juta, pendapatan negara meningkat 150 juta. Iaitu berlaku perubahan Y sebanyak 150 juta. Jadi kita baru dapat perubahan Y. Sedangkan kita nak cari pendapatan negara keseimbangan yang baru. Maka itu Y1 ataupun YE1. Di mana Y0 ataupun pendapatan negara keseimbangan YE ataupun Y0 tambah dengan perubahan Y yang kita dapat tadi. Kita masukkan Y0 ataupun YE adalah 900 juta. Ditambah dengan perubahan Y tadi adalah 150. Maka kita juga dapat pendapatan negara keseimbangan yang baru adalah 1050 juta. Jadi walaupun pendekatan yang berbeza, tetapi jawapan bagi pendapatan keseimbangan negara sama, iaitu 1050 juta. Kita teruskan dengan kesan kepada kelo agregat dan suntikan bocoran apabila berlaku pertambahan pelaburan tadi sebanyak 30 juta. Skelo paksih mendekat AE dan paksih mendatar adalah pendapatan negara. Kemudian kelo 45 darjah Y sama dengan AE. Jadi ini adalah AE kosong, iaitu semasa keseimbangan yang asal, iaitu 180 tambah 0.8 YD. Jadi AE adalah 180 dan keseimbangan yang asal 0 E0. Jadi pendapatan negara keseimbangan pada waktu itu adalah 900 juta. Jadi apabila pelaburan meningkat atau bertambah sebanyak 30 juta, maka dia akan menyebabkan AE juga akan meningkat. Kelo AE 0 beralih ke AE1 sama dengan 210 tambah 0.8 YD, di mana keseimbangan baru berlaku pada E1, itu pendapatan negara 1050. Itu pendapatan negara meningkat daripada 900 juta kepada 1050 juta. Manakala bagi kelok suntikan bocoran, paksih menegak SIJW ataupun suntikan bocoran, paksih mendatar pendapatan dan kelok gabungan, ini adalah keseimbangan yang asal, iaitu semasa pelaburan 100. Keseimbangan asal adalah pada E0, di mana pendapatan keseimbangan pendapatan negara keseimbangan adalah 900 juta. Itu apabila pelaburan meningkat sebanyak 30 juta, maka pelaburan juga akan bertambah. Kelok pelaburan meningkat, beralih ke atas ke pelaburan atau I1, itu jumlah pelaburan adalah 130. Maka berlaku keseimbangan baru pada E1, itu pendapatan negara 1050 juta. Jadi apabila pelaburan meningkat, maka suntikan juga meningkat dan seterusnya menyebabkan pendapatan negara atau keseimbangan pendapatan negara juga meningkat. Pendapatan negara meningkat daripada 900 juta kepada 1050 juta. So ini adalah contoh kita ambil pelaburan bertambah sebanyak 30 juta. Dan sekiranya berlaku pengurangan dalam pelaburan, sebagai contoh kita ambil pelaburan berkurang 30 juta, maka dia akan berlaku sebaliknya lah daripada pengiraan dan kelok yang kita buat tadi, di mana sekiranya pelaburan menurun, contoh RM 30 juta, maka AE juga akan menurun. Seterusnya pendapatan negara juga akan menurun. Manakala bagi suntikan bocoran juga sama,
Apabila pelaburan menurun, maka suntikan akan menurun dan seterusnya pendapatan negara juga akan menurun. Baiklah, maka selesai penerangan mengenai perubahan keseimbangan pendapatan negara. Dua sektor di mana contoh adalah pelaburan bertambah dan juga diterangkan berkaitan dengan pendekatan pengganda. Sekiranya ada perkataan perubahan meningkat ataupun menurun kepada pelaburan. Sekian, terima kasih.